Hai, Assalamualaikum. Bersama dengan saya Din untuk Didik TV KPM. Program kita pada hari ini bersama ikon. Kita akan bersama ikon dalam bidang sukan, dalam seni dan ramai lagi ikon dalam pelbagai bidang. Dan hari ini saya berada di Institut Sukan Negara dan kita akan bersama dengan atlet Gym Rama Negara. Orangnya kecil-kecil je tapi pencapaian cukup-cukup besar dan membanggakan. Bersama ikon Izzah Amzan. Hai, nama saya Izzah binti Amzan. Saya berumur 22 tahun. Saya dilahirkan di Mentakap Pahang pada 19 Oktober 2000. Saya merupakan anak ketiga dari tiga orang adik-beradik dan saya seorang atlet Gym Rama Negara. Izzah mula menceburi sukan Gym Rama di usia 5 tahun. Ibu Izzah sebenarnya meletakkan Izzah di sebuah sekolah SJKC Serdang Baru 2 di mana mereka memberikan latihan Gym Rama kepada klub level dan juga pelapis Selangor. Daripada situ, Izzah training 1 hari seminggu, hari Sabtu pada usia 5 tahun dan daripada situ Izzah mengambil serius dalam sukan ini untuk bertanding dan mewakili pelapis Selangor dan Izzah mula bertukar arah untuk mewakili wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan dari situ Izzah dipilih untuk mewakili skuad negara masa Izzah berusia 12 tahun. Untuk pertama kali sebab ibu Izzah meletakkan Izzah di sukan Gym Rama ni, first pandangan Izzah tentang sukan Gym Rama ni, dia cantik, dia nampak eksklusif, dia nampak sangat mahal sebab baju-baju yang kita orang pakai baju-baju yang mahal and then masa tu Izzah nampak kita punya bekas atlet negara Amy Kwan berlatih di tempat yang sama. Izzah menjalani latihan. Izzah lebih bermotivasi dan menginspirasikan Amy Kwan untuk terus dalam sukan Gym Rama. Selain daripada gimnas-gimnas negara pada masa itu seperti Amy Kwan, Eileen Kun dan ramai lagi, Ibu Izzah adalah merupakan orang utama yang memberi inspirasi dan dorongan Izzah yang paling banyak. Selain daripada itu, keluarga Izzah, ibu, ayah, kakak, abang dan semua keluarga saya yang berada di Pahang dan juga Sabah. Bagi Izzah, ikon atau idola yang Izzah look up to is nama dia Katsia Arina Hakina. Dia merupakan seorang gimnas mewakili negara Belarus. Izzah sangat rasa bangga bila Izzah dapat bertanding dengan dia di semua kejuaraan-kejuaraan macam World Cup, World Championship sebab dulunya dia masih bergiat aktif, sekarang dia menjadi jurulatih. Tapi Izzah banyak bertanding dengan dia di luar negara dan dia banyak memberi inspirasi kepada generasi-generasi muda bukan sahaja di negara dia, malah gimnas seperti Izzah juga. Okay. Dalam sukan Gym Rama kita ada aparatus seperti gelung, bola, belantan dan ribbon. Macam event Izzah memerlukan kesemua aparatus untuk bertanding. Jadi bagi seorang atlet Gym Rama Negara, saya tidak bolehlah memilih salah satu untuk dijadikan kegemaran kerana kesemuanya Izzah kena sayang equally. Tapi kalau nak tanya aparatus mana yang Izzah lebih confident, lebih berkeyakinan untuk compete dengan aparatus itu ialah aparatus bola. Tapi untuk tahun ni lebih kepada belantan lah. Dulu masa Izzah berada di sekolah rendah, ibu Izzah meletakkan Izzah dengan kakak Izzah untuk melakukan banyak aktiviti di Istana Budaya. Jadi Izzah pernah main violin, Izzah juga bergiat aktif dalam teater, drama kanak-kanak. Jadi kalau bukan seorang atlet, berkemungkinan Izzah akan lebih fokus kepada muzik lah untuk main violin. Iyalah. Kalau nak pinpoint satu tu tak boleh lah sebab terlampau banyak pengorbanan yang mereka telah buat untuk Izzah. Paling banyak adalah masa mereka yang banyak dihabiskan untuk fokus kepada Izzah, seperti kakak dan abang Izzah tak dapat untuk bercuti macam murid-murid pelajar-pelajar lain bila year end school holiday sebab Izzah terpaksa
berlatih untuk competition. Jadi mereka banyak meluangkan masa, ibu bapa banyak menghabiskan wang ringgit untuk sukan Izzah dalam sukan ni. Family pun dari Pahang dan Sabah tak selalu dapat merayakan suasana Hari Raya atau Hari Raya Haji seperti keluarga lain sebab selalu tak lengkap family Izzah. Untuk gelung yang diperbuat dari plastik dia besar. Jadi bagi Izzah tak banyak kenangan manis dengan gelung sebab bukanlah satu favourite Izzah yang apparatus yang favourite sebab dia agak sukar tapi berbeza kepada setiap tahun sebab kita diberikan rutin yang berbeza. Kita orang akan jurulatih akan tukar rutin mengikut tahun-tahun yang berbeza. Jadi ada setiap tahun tu ada rutin yang menjadi kegemaran Izzah sebab mungkin muziknya yang sebati dengan hati Izzah ke macam movements dia lebih fluent, lebih smooth. Jadi untuk gelung 2019 adalah rutin yang paling Izzah suka, iaitu pencapaian Izzah tertinggi pada tahun itu memenangi pingat perak di Sukan SEA 2019 Manila, Philippines. Bagi bola pula, apparatus bola, bulat kecil bola, dia tak adalah berat, dia ringan je. Agak sukar, dia menjadi kegemaran Izzah sebab tak semua orang boleh buat dengan cantik. Jadi Izzah diberikan peluang dan jurulatih Izzah sangat membuat rutin yang sangat cantik, sangat menarik untuk ditonton dan Izzah pun boleh execute all the elements and boleh cakap bola sentiasa menjadi kegemaran penonton juga. Bagi belantan, belantan dia sebab dia dua macam pin bowling tu, dia macam pin bowling tu, jadi macam agak sukar untuk balancekan sebab dia ada dua apparatus. Jadi bukanlah juga favourite Izzah, tapi tahun ni alhamdulillah Izzah berjaya membawa pulang pingat gangsa di Sukan Commonwealth untuk apparatus belantan. Apparatus belantan paling boleh kata difficulty yang Izzah ada antara yang paling tinggi lah berbanding apparatus yang lain. Bagi ribbon pula adalah satu apparatus yang agak sukar untuk semua gimnas sebab biasanya ribbon ni akan datang yang terakhir. Dia adalah apparatus yang terakhir untuk seorang gimnas perform. Jadi bila kita dah penat satu hari competition tu, ribbon adalah dia macam boleh kata nightmare sebab orang gimnas boleh lose focus on the last apparatus sebab berkemungkinan penat. And dia panjang, dia 6 meter panjang, jadi susah untuk kita. Dia bukan susah lah, dia macam semua kena ambil masa yang lama untuk practice supaya jadi perfect on the carpet. Ribbon juga menentukan sama ada kita berada di atas atau di bawah untuk all around dan semua kategori event yang dipertandingkan. Itu tadi serba sedikit latar belakang ikon sukan kita pada hari ini, Izzah Hamzan. Semoga menjadi inspirasi dan contoh kepada murid-murid di luar sana. Bersama ikon Izzah Hamzan, seorang atlet gym ramah negara. Mungkin ada yang tertanya-tanya, apakah rutin beliau? Bagaimana nak membahagikan masa sebagai seorang atlet negara dan juga pelajar? Buat masa sekarang, Izzah berlatih seperti biasa, bangun pagi. Kalau pagi tu tak ada jadual latihan, Izzah akan pergi rehab atau fisio untuk avoid the injuries lah. Ataupun Izzah akan pergi massage, semuanya di Institut Sukan Negara. Selain itu, Izzah mungkin akan pergi doktor luar untuk align balik lutut Izzah di osteocare.
Dan petang Iza akan mulakan latihan Iza lah. Biasanya jadual dia 3.30 sampai 8.30 untuk latihan. Dia berbeza kalau Iza ada competition. Kalau macam baru-baru ni, kita orang baru balik daripada Commonwealth Games di mana kita melakukan latihan di luar negara, di Baku, Azerbaijan. Masa training dia lebih panjang. Kami bermula latihan daripada pukul 11 pagi dan habis latihan dalam pukul 5 atau 6 lah. Dan seterusnya kita akan buat recovery lah, macam ice bath ke untuk keep up the body momentum. Bagi Iza, masa yang tough adalah masa Iza menuntut di Sekolah Sukan Bukit Jalil. Untuk sekolah menengah daripada Form 1 sampai Form 5 tu dia struggle sikit sebab dari pagi Iza akan start latihan pukul 7 hingga 8.30 di mana saya dan teammate akan buat ballet dengan ballet trainer kita orang. Lepas tu kita orang mula sekolah pukul 9.30 sampai 2.30. Kat situ kita orang belajar, buat homework semua kat sekolah juga. Lepas tu kita akan teruskan latihan yang bermula pada pukul 3.30 dan habis pukul 8. Lepas tu terus balik ke sekolah untuk prep kelas malam daripada pukul 8.30 sampai pukul 10. Pada hari Minggu pula, macam hari Sabtu dengan Ahad, kalau Iza di sekolah sukan, kami dibenarkan balik bermalam untuk hari Minggu. Jadi kat situ Iza akan lebih meluangkan masa Iza dengan family lah. Banyaknya tidur atau menonton Netflix dekat rumah. Biasanya Iza takkan banyak keluar sebab satu minggu tu dah penat. Jadi Iza akan duduk rumah, masak-masak, lebih meluangkan masa dengan family. Hari Ahad biasanya rutin Iza akan pergi ke osteocare untuk align balik lutut Iza lah. Itu biasanya rutin yang Iza buat kalau ada masa lapang. Yang pertama, Iza suka memasak sebenarnya, tapi sebab Iza seorang gimnas, Iza tak boleh masak. Bukan tak boleh masak, tak boleh makan. Jadi bila Iza masak tu, Iza tak dapat rasa pun, which is membuatkan Iza tak nak masak. Tapi bila sekarang Iza dah meningkat usia, mak Iza pun dah benarkanlah Iza masak dan makan. Jadi Iza suka masak, Iza suka masak western food macam pasta sebab makanan kegemaran Iza pasta, aglio olio. I hope I pronounce it right. Sebab saya tak dapat pronounce. Okay, Iza suka makan tu. Yang kedua, untuk orang yang tak tahu, Iza makan ubat untuk tinggi. Sebab Iza tak berapa tinggi dulu dan requirement untuk masuk national team adalah untuk ada certain target height lah. Jadi Iza makan ubat, ambil suntikan untuk tinggi. Tapi Iza boleh tinggi, cuma doktor cakap slow. Jadi kita nak cepatkan proses tu, Iza kena makan ubat dan buat beberapa exercise setiap pagi macam skipping 1000 skips every morning pukul 5 sebelum pergi sekolah. Masa tu sekolah rendah. Jadi sebelum pukul 6 tu Iza dah kena habiskan 1000 skip. Lepas tu Iza gantung diri Iza sendiri macam hanging macam tu, macam monkey for about 5 to 10 minutes and then masa tu banyak Iza makan sangat healthy lah masa tu. Ayah banyak bancuh, blend air yang Iza sendiri tak nak minum dah sekarang. Lagi satu, Iza takut air. Tapi Iza suka swimming tapi Iza tak suka macam banyakkan orang kalau bercuti pergi pantai. Iza tak berapa. Kalau pergi pantai pun Iza kat tepi-tepi je tengok. Sebab saya tak nampak apa kat dalam, jadi saya takut air. Sukan air. Iza suka tengok figure skating. Figure skating macam lebih kurang macam kita orang juga, ada flexibility, dia cantik. Tapi kalau orang tanya sukan apa yang Iza interested nak cuba, sukan bowling lah. Yang serius sukan bowling. Sebab dia nampak macam senang, macam tak payah diet. So Iza kalau boleh nak pergi sukan yang tak payah diet. Tanggungjawab tu atas gimnas itu sendiri. Biasanya kalau competition kita orang contoh pukul 12, kita orang dah kena start warm up pukul 9. So kita ambil masa dalam 3 jam untuk warm up, untuk menyiapkan diri untuk competition. Tapi sebelum tu kita dah kena dekat hotel, kita kena dah siap rambut, ikat sanggul. Biasanya sanggul tu Iza ambil masa dalam 20 minit sebab dia kena kemas dan ketat supaya tak mengganggu masa Iza melakukan persembahan. Lepas tu Iza terus akan buat make up sendiri, semua sendiri, tak ada siapa yang tolong. Sebab banyak orang fikir akan ada orang yang datang dan tolong, tapi tak, semua gimnas buat sendiri. Make up biasanya dalam
setengah jam atau 1 jam conteng-conteng je, janji nampak mata hitam. Lepas tu pergi training, pergi gym, warm up semua. Warm up ambil masa dalam 2 jam jugalah. 1 jam yang terakhir sebelum kita orang perform on the carpet, kita akan ambil apparatus and then buatlah beberapa rutin sebelum compete tu. Lepas tu terus buat persembahan. Biasanya untuk proses pemilihan baju kita orang adalah mengikut lagu. Kalau contoh lagu tu tango kan, kita pakailah baju warna merah ke merah hitam ke yang bersesuaian dengan lagu. Biasanya saya akan pilih design dekat online macam Instagram atau Pinterest, and then saya akan hantar dekat coach dan tanya pendapat dia. Kalau coach tak berkenan, saya cari lagi sampai saya berkenan dan jurulatih pun berkenan. Bila kata sepakat tu ada, saya buat. Terus pergi tailor akan jahit baju leotard tu, dan biasanya ibu saya yang pasang diamond one by one. Sebab saya tak bagi orang letak diamond dekat baju saya kecuali ibu saya. Bagi Iza tak rasa Iza seorang yang cerewet bila memilih design, tapi mungkin jurulatih banyaknya tak berkenan dengan design saya sebab mungkin design saya suka yang macam simple, yang tak banyak colour, yang straightforward macam tu. Tapi dia lebih menarik kalau kita ada perbanyakkan colour and then design dia lebih menyela. Jadi kat situ banyak proses nak memilih baju ni agak sukar lah untuk Iza sebab coach kena suka, kena make sure coach okey, saya pun okey dan dia bersesuaian dengan lagu. Biasanya dekat luar negara, negara yang sejuk, bila kita tak berpeluh banyak, badan kita orang tak melekit, so boleh pakai macam kita pakai tight biasa, dia tak berapa suka. Tapi bila dekat competition yang negara panas macam kat sini, kalau compete dekat Malaysia ni kena pakai plastik lah supaya boleh senang ditarik, sebab kalau tarik kuat-kuat nanti dia koyak. Pengalaman baju koyak tu banyak. Saya biasanya sebab mak saya yang pasang batu-batu dekat baju tu, jadi bila lambat ataupun lama letak setrika kan, dia akan koyak. So kat situ kena pergi kat tailor balik, tampal balik. Macam dulu bila saya kanak-kanak budak-budak, saya tak tahu harga baju tu berapa, jadi saya pakai baju biasa dengan tak telitinya. So kadang-kadang ada baju yang koyak, so kena jahit balik. Tapi boleh dijahit, boleh ditampal, boleh je. Dia berbeza kalau menggunakan batu Swarovski untuk semua depan dan belakang, top to toe, dia akan adalah sampai 4,000, 3,000, 4,000 macam tu adalah. Tapi kalau biasanya kita orang akan mix a little bit of Swarovski and a little bit of batu-batu yang bukan Swarovski. Jadi kat situ kita boleh jimat harga sikit. Itu dia persiapan sebagai seorang atlet gym ramah negara. Bukan sahaja untuk fizikal tapi juga untuk mental. Wajah pun ia juga kena bersih dari segi pakaian. Dan Iza beritahu dia suka masak pasta. Iza bermula bertanding di peringkat MSSD, daerah Petaling. Dari situ Iza mewakili MSSS untuk Selangor dan MSSM. Iza juga pernah mewakili Sukma dan masa tu Sukma di Pahang, Iza mewakili Selangor, membawa pulang 2 perak 1 gangsa. Lepas tu Iza mula bertanding di luar negara seperti di Japan, Greece dan banyak negara lagi. Pencapaian tertinggi Iza mewakili negara adalah Sukan C di Kuala Lumpur pada tahun 2017. Iza membawa pulang 2 pingat emas dan 1 pingat perak. Dan di penampilan Iza yang pertama di Sukan Commonwealth, Iza membawa pulang pingat perak untuk team event bersama Amy Kwan dan Koi Sien.
Lepas itu Iza diberikan peluang untuk bertanding di SEA Games Manila, Philippines pada tahun 2019 dan membawa pulang 2 pingat perak dan 2 pingat emas dan 1 pingat perak. Baru-baru ini Iza baru pulang dari Commonwealth Games di Birmingham. Iza membawa pulang 1 pingat gangsa dalam acara belantan. Dan award yang Iza terima dari KPM seperti anugerah puteri dan anugerah emas yang sangat bagi Iza satu award yang sangat Iza nanti-nantikan untuk dapat. I dream to achieve this award dan alhamdulillah Iza diberi peluang untuk menangi award tersebut. Pengalaman manis, of course, menangi semua pingat yang ada depan mata untuk negara seperti di Sukan SEA, sebab semuanya bermula di MSSM. Jadi bermula di MSSM memenangi pingat untuk state, lepas tu peringkat yang lebih tinggi iaitu SUKMA. Lepas tu daripada situ Iza mula memasang impian untuk bertanding dan memenangi pingat di Sukan SEA, Sukan Commonwealth. Semua tu pengalaman yang manis untuk Iza. Seterusnya, Iza juga pernah mewakili negara untuk ASEAN Schools Game. Satu di Singapura dan satu lagi di Kuala Lumpur. Itu pun banyak memberi inspirasi Iza untuk terus mewakili negara, untuk terus mengharumkan nama Malaysia. Bagi Iza, pengalaman ini adalah pengalaman yang Iza akan ingat sampai bila-bila, di mana Iza sendiri decide untuk buat surgery di lutut kiri Iza. Bagi Iza itu bukanlah pengalaman pahit, tapi di situ mula detik-detik macam nak putus asa, sebab bila atlet menjalani pembedahan agak sukar untuk kita kembali semula untuk back in shape, sebab dia akan bermula daripada kosong balik. Jadi proses untuk kembali selepas pembedahan tu memerlukan fizikal dan mental yang sangat kuat bagi Iza. Kecederaan yang Iza alami banyak, terutamanya di pinggang, lutut kiri dan kanan Iza. Selain itu, injury di ankle juga pun ada, tapi semuanya dirawat dengan baik oleh pihak ISN dan diri Iza sendirilah untuk sentiasa committed kepada physio rehab untuk kembali secepat mungkin. Bagi Iza sebagai seorang atlet negara, mestilah banyak cabaran yang kita orang harungi. Salah satunya untuk mengekalkan prestasi kita orang, sebab akan ada satu competition kita berada di puncak dan akan berada di atas, dan akan ada satu competition yang atlet akan merasai kekalahan dan berada di bawah. Jadi kat situ untuk mengekalkan prestasi dan sentiasa berada di atas sangat bagi saya dan semua atlet adalah satu cabaran yang sangat besar. Selain itu, untuk mengelakkan diri daripada mengalami kecederaan serius yang boleh meletakkan kita orang tidak mampu lagi berlatih masih seperti biasa dan harus melakukan rehab untuk kembali pulih seperti sedia kala. Dan untuk sukan jurama, cabaran yang besar untuk setiap jurnas adalah untuk mengekalkan berat badan yang ideal, sebab bila kita overweight, untuk seorang jurnas agak sukar untuk execute all the elements in the routine, sebab dia akan mengganggu kepantasan kita orang dalam mengganggu kepantasan dan pergerakan seorang atlet jurama. Bagi Iza, masa sebagai seorang pelajar atlet, kita orang kena tahu macam mana nak seimbangkan pelajaran dan latihan serta pertandingan. Jadi bila Iza menuntut di Sekolah Sukan Bukit Jalil, alhamdulillah cikgu-cikgu kat sana sangat memahami. Jadi bila kita orang penat latihan, penat berlatih, dan pergi competition dengan tempoh yang begitu lama, bila kita orang balik, cikgu akan, mungkin kita boleh minta one-to-one session dan cikgu sentiasa akan tolong kita orang keep up with all the subjects untuk tidak gagal lah. Yang paling penting untuk tidak gagal dalam setiap peperiksaan. Dan masa Iza belajar macam sekarang Iza menuntut di Universiti Putra Malaysia, dia lebih sukar sebab timing dia macam almost full day lah. Jadi it's important untuk berkomunikasi dengan pensyarah dan alhamdulillah UPM ada MOU dengan MSN, jadi kat situ lebih mudah untuk atlet pelajar
menjalani kuliah dan juga pertandingan serta latihan. Sebab waktu yang fleksibel dan kita orang boleh berbincang dengan pensyarah untuk fix the timing. Iza sekarang tahun kedua. Iza mengambil kos TESOL di Universiti Putra Malaysia. Tapi untuk sekarang masih online, jadi Iza tak berkesempatan lagi untuk pergi ke fakulti, berjumpa dengan pensyarah dan rakan-rakan face to face lagi. InsyaAllah untuk tahun ketiga yang akan bermula pada bulan Oktober bulan depan, mungkin Iza akan ke fakulti, ke universiti untuk menjalani kuliah seperti biasa. Untuk seorang gimnas, untuk makan healthy meal every day is almost impossible sebab lagi kita tak dibenarkan untuk makan sesuatu tu, lagi kita nak. Lagi kita macam mogok lah, macam bila tak dapat terus macam tu. Tapi sebab Ibu Iza seorang yang tegas, dia sangat mengawal makanan Iza dan Iza pun tahu badan Iza ni jenis yang kalau makan sikit akan naik dengan cepat, akan nampak dengan cepat. Jadi Iza kena kawal kat situ dari Isnin sampai Sabtu, dan Ahad tu the day yang Iza akan dapat sedikit coklat ke dessert ke, makan makanan yang lebih berat. Dan bila dah rasa berat badan tu naik, pergilah jogging ke sauna ke untuk supaya esoknya bila coach timbang berat okey. Iza tak pernah skip meal. Breakfast, lunch, dinner Iza makan. Cuma portion yang Iza makan tu biasanya kuranglah daripada yang sepatutnya. Daripada setengah ayam tu dijadikan suku. Nasi memang jaranglah makan. Masa Iza dekat sekolah rendah, dari sekolah rendah hingga sekolah menengah, Iza memang tak makan nasi sangat. Tapi bila dah besar, badan dah macam stable sikit, kat situ Iza bolehlah makan a little bit of rice, mi semua. Tapi dalam portion yang moderate, yang tidak berlebihan. Iza tak buat extra fitness atau pergi extra classes untuk gym, untuk bodybuilding ke, tak ada. Sebab dekat training kita orang dah buat semuanya. Dan sukan juramah pun tak perlukan otot yang besar, tak perlukan muscle yang begitu kita hanya perlu yang sekadar cukup untuk seorang gimnas. Jadi dekat gym, jurulatih akan bagi exercise-exercise yang perlu kami buat. Tetapi kalau ada macam injury, is where kita orang akan datang rehab hall dan buat beberapa exercise untuk strengthen the muscles yang di kawasan tempat kecederaan. Biasanya kecaman tu berada di komen-komen YouTube, seperti selepas competition kan mesti ada video yang keluar di YouTube. Kat situ ada banyak komen berkaitan dengan pakaian ataupun persembahan Iza yang tak memuaskan macam tu. Bagi Iza, benda tu bukanlah satu benda yang Iza patut dengar, sebab Iza tak kisah pun, sebab bukan mereka yang menentukan. Mereka tak tahu apa yang Iza hadapi. Jadi komen yang positif Iza ambil, komen yang negatif Iza ignore lah. Kalau orang mengikuti perkembangan Iza, mereka tahu Iza tidak berapa stabil. Jadi Iza boleh berada di atas dan the next competition Iza boleh berada di bawah. Tapi yang penting of course untuk ada surrounding yang supportive, family, kawan sentiasa kena jadi tulang belakang seorang atlet tu. Dan macam Iza, diri Iza sendiri, Iza ada matlamat, misi untuk sukan ini. Iza sentiasa tetapkan diri Iza untuk buat sampai habis dan tidak melakukan semuanya sekerat jalan. Jadi bila things didn't go right, balik training dan buat balik sampai the next competition Iza lebih berkeyakinan tinggi dan lebih dapat result yang lebih baik. Macam Iza bila dah besar macam ni, Iza jarang sekali lah kena marah dengan jurulatih, sebab Iza pun dah besar, boleh fikir mana yang baik, mana yang buruk. Jadi jurulatih hanya berada untuk memberi motivasi kita orang untuk sentiasa, macam Iza dia selalu remind untuk tidak give up. Dan macam Iza, sebab kalau training tu Iza sentiasa overthinking, macam sebab walaupun rutin Iza tu hanya 1 minit 30 saat, macam-macam boleh jadi kat situ. Jadi macam jurulatih sangat
memainkan peranan yang penting untuk mengingati Izzah supaya jangan overthinking, jangan give up, teruskan sampai habis daripada awal sampai ke garisan penamat. Syabas dan tahniah ucapkan kepada ikon kita pada hari ini, Izzah Amzan, kerana banyak sangat kejayaan pencapaian yang diraih beliau di peringkat antarabangsa. Semoga menjadi pendorong dan pembakar semangat kepada atlet di luar sana. Okey, sekarang ni Din bersama dengan atlet kecil-kecil cili padi. Sebab bertubuh kecil je, tapi pencapaian di dalam dan juga di luar negara sangat-sangatlah besar dan cemerlang. Bukan sahaja cemerlang dalam bidang sukan, tapi juga cemerlang dalam bidang akademik. Ini dari sebelah saya, Izzah. Izzah, kita ni tengah buat sesi pemanasan badan. Betul. Kita borak-borak sikit lah, Izzah. Boleh tak Izzah komen sikit mengenai perkembangan sukan gym rama negara, terutama sekali dalam pembangunan atlet murid di sekolah? Bagi sukan gym rama, tak pernah gagal untuk melahirkan atlet baru, atlet pelapis squad pelapis negara yang akan menggalas tanggungjawab. Seperti atlet-atlet senior seperti saya, Koi Sian, Eng Joey pada masa akan datang, sebab mereka lah yang akan membawa nama sukan gym rama ke pesada antarabangsa. Jadi competition seperti MSSM, SUKMA akan menjadi benchmark untuk setiap atlet menunjukkan skill-skill mereka untuk diserap masuk ke skuad negara. Okey, Izzah nak tanyalah saja dah borak kan, sebab Abang Din ada anak perempuan umur 3 tahun. Kalau nak bagi dia masuk menceburi sukan gym rama ni kan, umur berapa yang patut pergi hantar klinik ke, jumpa jurulatih ke? Macam Izzah start umur 5 tahun. Umur 4 tahun tu dah boleh dah survey-survey kelab yang ada dekat sekitar kawasan perumahan. Sekarang dah banyak kelab dibuka di Selangor, Kuala Lumpur, semua ada. Umur yang paling sesuai, better awal lah. Yang paling lambat, Izzah boleh sarankan umur 8 tahun, 9 tahun tu dah maksimum. Selepas tu dah agak keras sebab masa muda-muda ni senang untuk melentur buluh. Biarlah dari rebungnya. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Betul. Tapi kan seronok juga bila kita menonton aksi atlet gym rama kita kan dalam apa-apa pertandingan. Yang seronoknya ada dua lah kalau kita yang tak tahu sangat macam mana peraturan sukan gym rama ni. Satu, lagu. Kedua, baju cantik, lip-lap. Boleh tak Izzah beritahu sikit baju yang Izzah pakai sewaktu beraksi mewakili negara? Baju yang Izzah pakai berbeza untuk setiap apparatus yang Izzah ada. So macam Izzah ada hook, gelung, bola, belantan dan ribbon. So setiap acara ni Izzah ada baju yang berbeza, color yang berbeza, lagu yang berbeza. Baju ni memainkan peranan penting juga. Dia kena seiring dengan rutin yang kita ada, lagu yang kita ada. Jadi macam Izzah, baru-baru ni Izzah baru saja mengenakan baju yang lebih berbeza daripada atlet gimnas-gimnas yang lain, di mana Izzah memakai macam unitat, which means dia dari atas sampai kaki. Okey, kalau sekarang ni Izzah cerita macam tak boleh bayangkan. Apa kata Izzah kita tengok baju Izzah beraksi, boleh? Okey, jom. Okey, jom. Lihatlah 3 baju yang telah pun dipakai oleh Izzah, bukan untuk 3 kejohanan tapi satu baju ni dah ada pengalaman di banyak kejohanan. Izzah, boleh ceritakan tak baju yang ini dia dah beraksi di mana? Kesemua leotat ni Izzah buat khas untuk tahun 2022. Yang ni dia start daripada bulan April lah, yang ni paling lama. Bulan April dah pergi World Cup,
international tournament, termasuk SEA Games dengan Commonwealth Games. Okey. Ni untuk apparatus gelung. So gelung Izzah warna emas. So dia macam matching lah. Okey, cantik. Nampak tak? Baju ni ada batu dari kaki sampai ke bahu. Jadi pemilihan warna batu-batu ni macam mana, Izzah? Macam batu ni semua mak saya yang buat. Ibu Mak Izzah. So Izzah. dia lah yang mastermind. Dia lah yang main-main colour sendiri. Dia buat dari A sampai Z lah. Macam craft tangan tu ni, ibu sendiri. Wow, Something yang hebatnya. membuatkan Izzah sangat bangga sebab baju Izzah memang tak ada orang buat. Cuma tailor jahit dan mak saya yang letak batu. Letak batu. Yes. Manual. Yes, man. Wow, craft tangan ni ibu Izzah sendiri. Okey, yang ni dah pergi ada banyak piala dunia. Okey, yang ni pula Izzah. Yang ni antara yang terbaru, yang ni Izzah buat last minute. Ini untuk apparatus yang sama, belantan. Belantan. Yang ni kita cerita yang ni dululah. Okey, yang ni. Yang ni tema dia sebenarnya Izzah nak go for like tiger sebab Malaysia kita punya Okey. baju kan tiger. Ya, nampak sebelah-sebelah. Tiger. Nampak. So Okey. lagu Izzah pun macam lagu yang macam dari hutan, so macam sesuai. Tapi Yotat ni design dia akan membuatkan Izzah sedikit macam kembang. Oh ya. Dia nampak macam tak berapa Okey. cantik lah. So Ha-ha. coach kata better tukar sebab so yang ni Izzah hanya pakai untuk 3 tournament. Okey. Tapi termasuk Sukan C di Vietnam Izzah pakai ni. Tapi yang ni untuk Commonwealth sebab Commonwealth lagi tinggi. So Izzah decide untuk buat satu lagi sebab bila kosong macam ni dia nampak lagi slim, nampak kaki lagi panjang. So Izzah design, Izzah ambil kat Pinterest, tanya coach pun setuju. So dia samalah, ada orange sikit, kuning sikit, macam menunjukkan harimau lah. Tetap ada elemen Harimau, yes. Dan ketiga-tiga ni ada naik podium ke Izzah? Ini je. Yang naik podium dia peringkat tertinggi tau, bukan biasa. Last dan yang paling bermakna lah ni. Okey, inilah dia. Nak pinjam patutnya tak boleh, tak sempat. Untuk anak. Betul. Wow, cantik betul bajunya. Berkelip-kelip, bergemelapan, ada batu mutiara kan. Kalau dulu labuci. Kan tak pakai dah baru labuci Tak main lah. Okey. Izzah nak tanyalah sebab Izzah dah lama dalam sukan gym ramai dari zaman sekolah. Tahun ni 2022. Lagi 10 tahun. Izzah nampak Izzah di mana? Siapa Izzah lagi 10 tahun akan datang? Lagi 10 tahun dalam lingkungan 30-an lah kan. Izzah bercita-cita ingin membawa atlet generasi muda yang sekarangnya mungkin masih berlatih di klub atau di state mereka. Izzah bercita-cita lah ingin membawa generasi muda ke peringkat yang lebih tinggi dan membawa knowledge yang Izzah ada dan share, berkongsi dengan atletik, upcoming atlet. Okey, nak memberi balik kepada komuniti adik-adik pelapis dah ni. Itu dia. Setiap atlet ni Izzah mesti ada macam kata-kata semangat, mutiara kata ataupun orang kata moto yang dipegang sebagai pembakar semangat sebelum masuk ke gelanggang. Untuk Izzah sendiri apa moto yang Izzah pegang? Macam Izzah sentiasa berpegang dengan moto pain is temporary, pride is forever. Sebab bagi Izzah bila Izzah pada umur 11 tahun di mana Izzah mendapat kecederaan yang pertama Izzah rasa macam that's the end of the world. Izzah rasa macam tak boleh move on, Izzah rasa macam sakit tu akan ada sampai bila-bila. Padahal 2 minggu kalau committed dengan rehab dengan fisio, benda tu dah boleh Izzah dah boleh pulih sedia kala. So Izzah pegang kata-kata tu dan bila kejayaan yang Izzah dapat, Izzah boleh simpan kenangan tu sampai bila-bila. Ingat tu mudah-mudahan semua. Kalau kita nak jadi atlet ni, kalau kita sakit sikit, sakit itu sementara kan. Betul. Kejayaan selamanya tu yang kita nak ingatkan dalam diari kehidupan. Nak tahu juga Izzah, setiap orang ada pasang impian, cita-cita. Nak tahu juga impian Izzah, satu sebagai atlet, satu lagi sebagai orang biasa. Bagi Izzah sebagai seorang atlet jurama, kita belum lagi melahirkan gimnas dari sukan jurama ni di peringkat Olimpik. Okey. Jadi impian Izzah untuk melihat diri Izzah ataupun teammate Izzah, sesiapa saja, janji dia dari sukan jurama untuk mewakili Malaysia di peringkat Olimpik sebab kita pun dah capai sasaran seperti Sukan C, Sukan Commonwealth, Asian Games pun kita dah pernah bertanding, World Championships pun dah pernah. Jadi Sukan Olimpik adalah satu peringkat yang paling tinggi dan belum pernah lagi seorang gimnas dari sukan jurama mewakili. Jadi impian Izzah untuk mungkin melahirkan, mungkin bukan Izzah tapi untuk melahirkan atlet daripada macam foundation Izzah sendiri yang mampu
bertanding di tingkat Olimpik. Faham, itu impian Izzah. Harapan tak Izzah? Harapan di masa hadapan untuk Izzah sendiri dan juga keluarga mungkin? Harapan Izzah sentiasa sebagai seorang anak untuk membanggakan kedua bapa Izzah. Kalau Izzah dah habis dari dalam sukan juraman ni, untuk membanggakan mereka dari the next step, iaitu pelajaran juga. Sebab Izzah pun masih belajar, masih menuntut. Jadi untuk sentiasa membanggakan kedua bapa Izzah dan untuk sentiasa kita tak lupa di mana Izzah berada. Okey Izzah, pelbagai lapisan umur yang sedang menonton kita ketika ini, mungkin ada yang mengidolakan Izzah sebagai atlet gym rama negara. Apa kata Izzah sekarang ni? Bagi kata-kata semangat. Mungkin ada yang dah cuba untuk dalam sukan gym rama ni tapi berputus asa, ataupun mungkin baru nak cuba sukan gym rama ni kan. Mungkin Izzah boleh bagi kata-kata semangat kepada mereka di luar sana. Bagi atlet khususnya dari sukan gym rama yang masih mencuba nasib, Izzah nak pesan jangan pernah mengalah, jangan pernah letih, dan give up tu satu benda yang kita tak boleh ada dalam setiap minda atlet. Jangan pernah rasa macam satu kegagalan tu akan membawa kepada kegagalan seterusnya. Tak. Sebab bila kita gagal, Izzah pun pernah gagal. Izzah gagal banyak kali. Tapi dari situ Izzah tahu kesalahan Izzah dan Izzah tak pernah give up untuk terus menjadi lebih baik untuk setiap pertandingan. Jadi buat sesuatu, kalau dah start tu buat sampai habis. Jangan buat sekedar jalan. It's not worth it. And buat sesuatu yang akan memberi diri sendiri, keluarga, surrounding bangga lah. Jangan pernah buat sesuatu yang untuk memberi kita satu penyesalan. Kalau dah mula tu jangan berhenti di tengah jalan. Tapi itu untuk yang dah jadi atlet. Mungkin yang baru nak mula. Silakan Izzah, mungkin boleh bagi kata-kata semangat yang okeylah, nak cubalah sukan gym rama ni. Bukan saja untuk sukan gym rama kan. Kita cakap untuk sukan semua sukan. Satu, nak bagi tahu sukan akan membina masa depan seseorang itu. Bukan saja sukan tak ada masa depan. No, sukan seperti kerjaya yang lain sangat menjamin masa depan seseorang itu. Jadi kalau dah ada niat, mulakan, teruskan, jangan give up. Alright, itu dia. Izzah bukan saja sekali lagi cemerlang dalam bidang sukan tapi juga cemerlang dalam bidang akademik. Jadi semoga berjaya Izzah dalam bidang akademik di Universiti Putra Malaysia. Okey, dan juga dalam sukan gym rama negara ni. Okey, dan terus menonton bersama Icon. Ini dia Izzah dan terima kasih. Assalamualaikum. Jom kita lumba.